quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dengan penuh nikmat, bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Salat subuh berjemaah dikekalkan dalam majlis ilmu pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi kita sudah berada pada muka surat yang ke-10. 10. Nah, ke-10. Sama mana? Berapa? Dua baris daripada atas dan ditambah. Cerita sebelum ni cerita apa? Cerita tentang wuduk, wuduk, syarat wuduk dan masuklah, dan ditambah. Berkata muallif rahimahullahu taala, yakni Syekh Abdullah Husain Nasr bin Muhammad Al-Mas'udi Al-Banjari, di dalam kitabnya Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah 3 syarat. Darurah ni dia ada perkara yang mudarat atau perkara yang tak dapat nak sempurna. Pertamanya mendahulu akan istinja, dan tahfaz atas wudu. Maknanya dia kalau ada mudarat dia ni, orang wudu ni dia kena ambil, mesti disettlekan dulu, diselesaikan istinja. Keduanya wajib mula muallat. Dia bukan muallat. Muallat ni disenggang masa. Dia ada wajib muallat berturutan. Muallat ni berturutan antara istinja dan tahfiz. Mana dia solat tu lah, dia lakukan perkara yang tahfiz ni benda yang dipelihara. Dan antara tahfiz dan wudu, dan antara wudu dan sembahyang, dia kena muallat tu berturut-turutan. Ini darurah macam mana? Darurah ni macam dia ada masalah kencing. Masalah kencing. Jadi bila dia ada orang kata sakit lah, sakit. Jadi pertama sekali sebelum dia mula, macam kecil tak lawas lah, sudah faham? Kena faham tahu kan? Tu. Jadi dia kadang keluar tu dia tak dapat nak kawal. Jadi kalau gitu susah nak salat. Jadi macam mana? Dia kena ada yang pertama tadi, mendahului istinja, dia kena settlekan dulu, bersih betul, besul pada masalah dia. Jadi mungkin akan keluar. Sebab itu ambil wuduk, lepas tu ambil wuduk muallat. Dia jangan tunggu-tunggu. Dia tak nak tunggu-tunggu dah, dia terus buat. Ketiganya diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Dia kena pastikan waktu sembahyang itu dah masuk. Dia tak dibuat sebelum. Sebab dia nak muallat, dia tak nak tunggu waktu sembahyang tu, dia pada waktu tersebut juga. Ni masalah kalau ada orang yang ada masalah pada darurah, masalah kata kesihatan dan sebagainya. Ini tiga perkara yang kena diperhatikan. Okey? Tu. Kalau tidak, batal wuduk dia. Tu kata syarat. Supaya tak batal wuduk dia, supaya dia boleh solat dengan sempurna. Syahdan, maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilangkan akan najis melainkan dengan air mutlak. Air yang mutlak. Mana
Mengangkat hadas iaitu mandi wajib atau mengambil wudu, dan juga menghilangkan najis. Kena guna air mutlak, iaitu tiap-tiap air yang suci. Ini sunyi. Sunyi, dia bukan sunyi. Sin. Ya, sunyi. Daripada qayyid yang lazim. Qayyid yang lazim ni disebut akan dia pada ketika sebut akan air. Qayyid lazim ni mana dia tak ada dalamnya tu benda yang bercampur. Itu qayyid lazim. Akan air seperti tebu. Ada air itu bercampur. Air tebu boleh buat wudu tak? Tak boleh Jangan buat wudu air tebu. Manis sangat nanti. Penuh semut tak boleh. Benda bercampur. Qayyid lazim ni sebenarnya benda tiada sunyi pada qayyid lazim, iaitu dikaitkan dengan benda-benda berdasing. Senang kata berdasing lah. Berdasing. Air tebu tak boleh. Mana ni? Mana tebu ni hilang tebu. Tebu. Dan gula. Air gula tak boleh. Dan sabun, air sabun. Sebab tu air sabun ni bukan air mutlak. Yang tu saya kata itu tak cerita kan, macam mana nak basuh baju. Basuh baju, air pertama tu tak boleh guna air sabun. Basuh baju, tapi kaedah masih basuh sama sekali. Memang awal-awal tu memang dia dah masuk sekali ke air sabun. Lepas tu nak kena renovation sikit. Kalau nak guna mesin juga, kaedah ni jangan tak sabun dulu. Guna air mutlak dulu. Lepas habis dah buang air yang pertama tu, baru masuk kedua tu, baru masuk sabun. Kalau tidak, kalau kalanya air sabun disebut ni, tak boleh. Air sabun dia sebab ada bendasing, dia campur, dia tak dikira mutlak. Boleh? Dah cerita dah juga, dah faham tak kaedah dia? Dah buat apa? Dah buat, betul. Dah tanya isteri, dah cakap. Orang lama tak apa, orang baru ni. Orang lama semua ni tak baru tadi. Cakap anak-anak, cerita ke anak-anak ni, cara basuh baju ni. Allah Akbar. Banyak lepas ni, sabun ni. Dan umpamanya, dan yang itu tiap-tiap air yang turun, yang boleh tu kira macam mana, yang mutlak tu macam mana. Dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit, air hujan, seperti air hujan pertama, dan air embun, dah kita masuk dari embun, atau air yang keluar daripada bumi, seperti air laut dan air sungai dan air telaga, itu keluar pada bumi. Air laut, air sungai, air telaga itu keluar daripada bumi. Maka sekaliannya itu suci. Jadi suci ni. Itu suci dirinya dan menyuci bagi yang lain. Dia panggil suci lagi menyucikan atas barang apa sifat ada ni. Mana dia memang menyucikan. Dia bukan bercampur dengan lain, tak ada. Orang tanya pula air pahit bukan ada klorin ke Ustaz? Tanya tu. Macam mana jawab? Campur dengan klorin je. Campur klorin. Dah macam mana cerita? Boleh tak boleh? Lagi tapi pahit tu. Jadi cerita dia tu lebih daripada, kan cerita mana? Lebih daripada dua kolah dan mengalir. Itu satu lagi, tidak berubah bau, rasa dan warna. Dan Ustaz kata yang berubah warna tu ekori yang banyak. Tu macam mana? Ada bau tak rasa? Kalau tak ada bau tak rasa, boleh digunakan juga. Boleh faham boleh. Sebab lebih juga daripada dua kolam. Ekori ni dia punya kaedah begitu. Okey, jelas? Boleh atau kalau kata air itu lebih 2 kolah tapi jelas bau dia kuat, tak boleh Tambih dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Air mutlak itu jadi hilang.
Sebab salah satu dari 3 sebab ni. Pertamanya sebab menyampuri akan dia oleh benda yang suci yang tiada dijadi ia daripada air, dan terkaya air itu daripada ni. Mana banyaklah, terkaya itu banyak, akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibezakan dia dengan air, seperti sabun. Air sabun lah, mana boleh nak asing tu tak boleh. Benda yang campur tak nak asingkan tak boleh. Macam kalau pasir yang tanah yang kerah ke batu ke, yang tu boleh asing lagi. Yang ni memang air sabun, tak boleh cakap apa. Dan air mawar, tak boleh nak asingkan. Dan garam termasuk garam bukit, dan mengubah ia akan air pada sifatnya. Diubah air itu akan ubah yang banyak. Ubah itu memang nampak je lah. Sekira-kira hilang padanya nama air mutlak, dan dinama akan dia air sabun. Ada air sabun, dan air mawar, dan air garam dulu. Maknanya faham kita ni sebab kamu bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat nak diasingkan. Jadi tidak jadi air lain dalam kain mutlak lah. Nama dia dah bertukar. Keduanya sebab dipakai akan dia pada basuh fardu. Basuh fardu suci pada fardu. Pada wudu, apa dia? Musta'mal itu. Dan pada mandi, dan tiada disampai perhimpunannya 2 qalah. Maka air yang 2 bahagi itu suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lain. Apa dia ni? Ni musta'mal. Air musta'mal. Dia bukan dikumpulkan tak. Dan dia tak sampai 2 qalah. Musta'mal. Jelas lah, sama dah faham lah cerita dia ni. Mana kalau kita guna air itu untuk bersuci, ambil wudu, mandi, dan ditadah lah. Tadah tu dah tak boleh guna untuk bersuci. Tapi boleh lah nak siap pokok ke boleh. Siap pokok nak buat benda lain pun boleh. Tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ketiganya, yang ketiga sebab apa? Sebab jatuh di dalam najis. Sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan, nampak najis banyak, padahal air itu sedikit. Najis banyak, air sedikit, dia jatuh air tadi. Artinya kurang daripada 2 qalah. Kalau air itu kurang 2 qalah, masuk najis dalamnya, jadi najislah ia. Dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu. Adalah ni tak faham panjang ni, tak faham dah cerita dia. Atau air itu banyak. Kalau banyak ada boleh kira juga, iaitu sampai 2 qalah, sampai 2 qalah atau lebih, 2 qalah atau lebih, dan mengubah najis itu akan dia pada sifatnya. Tapi syarat dia tu air itu berubah. Kalau tak berubah tak dapat. Kalau kata air itu tak berubah, macam seperti semalam, taki atas kita, taki air kan atas, ada nanti tu kalau tengok balik ada tu kayak cicak ada semua, tapi berubah tak air? Tak berubah boleh tak? Boleh. Yang ni cerita dia lebih 2 qalah dan boleh mengubah akan air tersebut, bau, rasa dan warna ni. Jika sedikit ubahnya sekalipun jadi najislah ia. Memang kalau berubah, nampak berubah, walaupun sikit nampak berubah tu, najis juga. Dah bau tak boleh guna. Okey. Atau air mana cara jadi najis. Maka air yang 2 bahagi ini tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali kerana ia najis.
Nampak dua ini pun. Satu, air yang kurang 2 qalah masuk najis di dalamnya. Yang kedua, lebih 2 qalah tapi berubah kerana najis. Syahdan, walaupun sedikit berubah tu walaupun sedikit. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali. Ni kalau tak dapat air, macam mana cerita dia? Atau didapatkan air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya. Dia ada air tapi dia sakit, tak boleh nak. Apa kata? Nak guna air pada anggota tersebut. Atau anggota mandinya yang menegah ia akan terkena air padanya. Ini kalau dia nak mandi wajib, tak boleh kena pada badan dia. Maka hendaklah ia tayammum. Ganti dengan tayammum, dengan memindah akan debu tanah yang suci, menyucikan kepada sapu mukanya dan 2 tangannya, dan niat tayammum ganti daripada wuduk. Niat tayammum itu ganti pada wuduk. Dan mandi atau ganti dari, kalau mandi pun mandi wajib. Di sini mandi wajib. Kena faham kata mandi bukan mandi saja, mandi wajib. Atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air. Ni kalau sakit anggota, aksiden ke, luka ke apa kan, nanah ke apa yang memang bayi kalau kena tu rosak betul. Padanya diserta akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya dan dikekal akan dia hingga menyapu satu juzuk daripada mukanya, iaitu dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Dan kitab ni dia tak sebut panjang lah, cuma kita pun dah belajar dah bab tayammum. Tayammum berapa rukun tayammum? Berapa rukun tayammum? 2, 3. 3 apa 4? Yang pertama niat. Niat. Lepas tu muka. Ni tayang kira muka dulu dah. Tepuk tu nipiskan, jangan berdebu penuh, debu tangan masuk ke muka, nanti penuh debu kat muka itu. Dia kena nipiskan. Nipiskan tu supaya tak kena di antara ni, nipiskan macam ni. Lepas tu sapu tu dia bukan nak bagi debu kena sangat, sekadar debu yang ada terkena pada muka. Masa tu niat pada muka. Masa pada sebagai muka tu niat aku mengambil tayammum menggantikan wuduk. Jadi bila dah sapu tahu muka sama dia, sapu muka dah sapu ke sunat 3 kali tak? Sunat 3 kali tak? Tak payah ada sunat 3 kali. Siapa ajar sunat 3 kali ni? Tak ada. Tayammum sekali je. Mungkin sapu. Tak ada. Kalau ada ngajar sunat 3 kali tu pelik juga hidup. Dia sekali je muka. Lepas tu ni nipis, ambil ni. Kalau tadi ambil celah. Ni ambil celah. Ni ambil celah belakang ni, apa? Celah belakang, tarik ni lebih sikit, tarik ke depan. Mana ni tak kena. Dah boleh guna kali kedua. Yang ni pun tangan ni pula yang debu tadi. Ambil celah dia. Ambil celah ni. Pusing. Tu. Habis. Dah cukup tu. Boleh. Tu senang. Senang soal. Senang ni. Dia tak boleh terkena air. Mana? Settle bab apa? Bab wudu. Bab wudu. Sambunglah. Ni masuk bab baru. Bab ini bab baru lah. Faslun, bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil. Itu 4 perkara. Bermula barang yang haram atas orang berhadas, hadas kecil. Hadas kecil tak ambil wuduk. Pertama, sembahyang fardu. Orang tak ambil wuduk tak boleh sembahyang fardu atau sunat. Dan barang yang pada makna sembahyang. Pada makna sembahyang apa? Seperti sujud tilawah.
seperti sembahyang sujud tilawah dan sujud syukur dan membaca khutbah Jumaat. Membaca khutbah Jumaat tu kena ada wuduk. Imam tak ada wuduk tak sah. Kena. Dia gini, kalau sama sekarang ni kita nampak ramai yang buat sujud syukur ni salah. Nampak? Ada tak? Biasa dalam anugerah piala anugerah lagu juara lagu kan, diumumkan juara tak siapa dah ikut dalam. Lepas tu dia sujud syukur. Tak ada tengok ada. Kan dia macam rasa syukur dapat menang juara lagu. Dia tadi baru lepas tu dia kan dia menang kan disalam dekat dia. Dah salam sekali dengan perempuan yang di sebelah tu. Dia lelaki. Dia salam. Lepas tu dia buat sujud syukur. Apa cerita? Haram tu buat perangai ni. Dia sujud macam mana tu? Dah lah syarat tak kena semua. Sujud syukur kena ada wuduk. Sujud tilawah. Tilawah ni bila? Waktu kita membaca ayat Al-Quran yang ada padanya sunat sujud. Kan dah tahu dia ada tanda tu kan. Kalau kita yang sujud hari Jumaat tu sujud apa? Sujud sejadah. Sujud sejadah tu itu sujud memang dalam solat dah tu memang kita faham lah, mudah lah kena ada wuduk tu, kena. Ini yang sujud syukur dan sujud tilawah mesti ada apa wuduk. Lepas tu dia punya syarat, dia nak sujud tu kena takbir dulu, Allahu Akbar, lepas tu baru sujud. Sujud pula kena dengan 7 anggota. Tak ada main sujud main lagu gitu. Dengan pakai kasut sujud. Macam mana? Main bola. Pemain bola. Kadang-kadang kita tengok juga kan. Dia menang bola tu last kali gol 16-0. Dia menang 16-0. Jadi dia sujud tu. Sujud tu kaki tu pakai kasut. Nak sujud apa? Tak kena. Haram perangai. Dah asal pendek lagi. Tak buka aurat. Allah Akbar. Kenapa belajar? Belajar mana? Dosa pergi belajar tak nak. Main bola main dah, tak salah main bola. Tapi gitu lah, belajar. Belajar. Main bola tak belajar tu susah itu. Nyanyi itu juga. Nyanyi sikit-sikit tu boleh lah. Tapi jangan tinggal belajar. Boleh? Faham kan? Okey, sambung. Laju. Keduanya, tawaf. Yang kedua tak boleh tawaf. Yang sembahyang ni, yang kedua apa? Tawaf. Kalau tak ada wuduk tak boleh tawaf fardu atau sunat. Takkan fardu atau sunat. Solat bersama fardu atau sunat. Ketiganya, sentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang tak ada wuduk tak boleh sentuh Al-Quran. Terjemah boleh tak? Terjemah. Siapa ada? Tak tanya. Siapa yang ada? Tak boleh lah. Tak boleh. Terjemah tak boleh. Tak ada wuduk tak boleh. Itu kena buka kitab besar sikit. Kitab Jawahirus Saniyah ada sebut. Yang boleh menyentuh dengan tiada wuduk itu tafsir. Tafsir boleh tanpa wuduk. Harus. Tapi kalau terjemah tak boleh. Haram. Terjemah kena ada wuduk. Itu boleh buka dalam kitab Jawahirus Saniyah. Jelas perkataan dia. Iaitu perkataan terjemah sama banyak dengan perkataan Al-Quran. Dia dikira masih di Al-Quran ni. Nanti sebawa kitab Jawahirus Saniyah. Ya. Al-Quran kalau kita lapiskan dengan kata yang lain, itu boleh tak? Dia ada kena kaedah gini. Okay, contoh lah, kita lapis dengan kertas. Niat itu kita pegang kertas tu kita pegang Al-Quran. Kalau pegang kertas boleh. Tapi kalau kata kita lapis kertas gitu je, memang kita pegang Al-Quran. Dia kaedah itu kalau kita bawa barang, bawa satu beg. Dalam beg tu kita letak Al-Quran. Kita niat tu pegang beg, bukan pegang Al-Quran. Tapi dia ambil kertas mana-mana betul-betul lah.
tisu ni contoh lah. Ni kata Al-Quran ni, kita pergi ambil gini, lapik macam ni. Tak, kata apa? Ini saya tak pegang Al-Quran. Tak jadi tu, tak jadi. Tetap kena ada wuduk. Yang tu tetap kena ada wuduk. Melainkan kaedah tadi tu, saya kata Quran tu macam menanggung Al-Quran. Tapi kalau kita kata kita dalam tu ada barang lain lagi, sebenarnya kita nak menanggung beg, kita tak menanggung Al-Quran, itu boleh. Faham tak cerita ni? Tapi memang kalau kita nak pegang tu, dia ambil wuduk lah. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Iya. Orang yang Ustaz kata tadi tu terjemahan ke tafsir? Kita tengok sekejap tengok dalam. Dia gini, dia tafsir dengan terjemah lain. Dia terjemah tu dia lebih kurang banyak ayat Al-Quran dengan dia punya terjemahan dia. Tafsir ni lukis juga. Kalau lukis sikit boleh lukis. Dia lukis sikit makan. Yang ni dia takut kalau nak selamat. Kita kadang-kadang kita begini, tafsir ni saya lukis sikit. Okey, ini tafsir, ini terjemah. Okey, biasa terjemah dia gini. Ni ayat Quran, dia ni terjemah dia adalah bawah ni sikit nota kaki. Lepas ataupun dispose ni awalkan. Ni ayat Quran, ni ayat Quran terjemah. Bawah dia ni macam ni ayat Quran terjemah, ayat Quran terjemah, ayat Quran terjemah. Tapi ada sikit ni nota kaki. Kalau tafsir betul tu ni ayat Al-Quran, ini semua tafsir. Memang ayatnya banyak betul. Jadi ayat Quran tu kan 2-3 ayat je. Tapi tafsir sebab itu bukan tafsir. Dia kadang-kadang tebal dia macam ni. Tebal dia macam ni. Tak apa kalau dia Arab tu dia memang ayat Quran tu dia sikit je. Yang banyaknya itu pada tafsir. Kalau yang ni saya nampak walaupun dia ada penerangan sikit kat sini, dia ada hadis Nabawi kat sini kan. Kita nampak dia macam lebih pada Al-Quran lagi. Faham tak? Dia tafsir tu memang banyak pada ayat yang bukan ayat Al-Quran. Jadi kalau katakan ni, bagi saya lah, nak selamat ni kena ada wuduk juga. Okey. Satu lagi Al-Quran yang dicakap setiap juzuk. Al-Quran tiga Quran. Walaupun diceraikan tapi ayat kan ayat Quran tu. Satu juz. Atau ayat Quran. Tak ada wuduk, boleh baca Quran. Boleh tak ada wuduk, boleh baca. Dia yang dikatakan tak boleh ni memegang Al-Quran. Tak ada wuduk, boleh baca Quran. Tak orang hafal Al-Quran, tak baca, boleh lah. Kan nanti hantu datang nak baca, takkan nak kena wuduk dulu. Faham? Contoh nak baca apa? Nak baca ayat kursi je. Wah, tak ada wuduk, nak kira takkan nak kira wuduk dulu. Masa tu hantu nak tengah serang semua. Jadi baca kan. Boleh faham tak? Susah juga. Ya. Ya, saya kata saya nampak ni lebih pada terjemah juga. Terjemah. Terjemah. Kalau tafsir nanti saya tak ada bawa. Ada isinya tafsir ya. Tafsir tu ada tafsir. Ada. Mana? Cuba tunjuk sikit. Ada kan tunjuk? Ya tunjuk. Yang ni saya nampak terjemah. Kena ada wuduk. Kena wuduk. Sebab kalau yang betul-betul tafsir tu, dia dan berkata para ulama ni, kata para ulama ni. Ni apa ni? Tafsir apa? Ini terjemah. Dengar kata, saya tahu ni pimpinan dia sebut kat sini tafsir pimpinan Ar-Rahman, disebut tafsir. Tapi sebenarnya dia terjemah ni. Dia terjemah. Sebab itu orang banyak silap faham pada ni. Itu saya kata.
disebut tafsir, tapi sebenarnya terjemah lagi. Mungkin definisi itu nak kena ejah lagi. Ni masih terjemah lagi. Sebab kan saya tunjuk ni, kiri kanan, ni punya ni. Ni nota kaki sikit, atas sikit. Contoh kalau ambil dalam ni di bidang rahmat, ada pernah baca tak surah Ar-Ra'd ayat ke surah Taha ayat ke-5. Di sini dia masih berikan terjemah. Apa kata? Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Tuhan bernama Ar-Rahman bersemayam atas arasy. Ni ada sebut kan. Lepas tu bawah tu dia ada satu nota kaki selayaknya. Tu bahaya sikit. Dia tak menjelaskan ayat itu dengan mendalam. Lepas tu bahaya betul kalau ni jangan baca gunakan. Dia tak ada main terjemah itu. Dia kena rujuk balik dengan kitab-kitab tafsir. Tahu tak? Itu yang kata masih tafsir sebab dia tak jelas betul. Okey, yang masih tafsir, masih terjemah. Okey, nampak tebal lah. Tapi itu tak ni. Tak lepas. Boleh? Sebab tu ada sampai biasanya kalau kata tafsir ni dia ada 2 jilid, 3 jilid, ada yang sampai ni 22 jilid. Tu baru dinamakan tafsir. Surah Yasin kena dua gitu. Kalau lebih pada doa tu lebih daripada ayat Al-Quran, boleh. Doa tak boleh. Kalau ayat doa atau ayat Quran tak boleh kan? Faham? Yasin tu 7 tu kira Quran kena ada wuduk tak? Kena wuduk sebab ayat Quran ni kan. Okey, bila nampak dah. Dia satu je nak beza dia, adakah banyak ayat selain Al-Quran ataupun dalam tu ayat Al-Quran yang banyak. Tu dia. Boleh. Itu je cara dia punya nak beza situ. Iya. Tafsir. Itu memang babu juzuk tu. Kan banyak tafsir rasa babu juzuk rasa lupa lah. 8 9 juzuk. 8 juzuk. Itu jelas tau, apa tu. Okey, jelas hari dah jelas. Comel tu. Okey. Dah ada soalan lagi? Ya. Ketika Ustaz mengatakan bahawa memakan Al-Quran itu kalau tidak wuduk, Kena ada wuduk. dasar hukumnya itu apa? Hukumnya apa? Dia menyatakan dasar itu haram. Oh, itu memang dalam kitab-kitab muktamad semua kata gitu. Semua kitab kata gitu. Ini ijma' ulama. Dia ijma' ulama. Sebab Al-Quran ni kalam Allah. Nak memegang tu mana kita muliakan. Muliakan Al-Quran. Ini ada kalau kata ni, okey, bawa Al-Quran masuk tandas, apa hukum dia? Makruh. Makruh. Dengan niat bukan saja-saja nak menghina haram. Ini haram. Dia kadang kita masuk, kadang-kadang kita nak tinggal beg kat luar, susah kan? Jadi kita bawa masuk, makruh dia punya ni. Hukumnya makruh. Kat putar tulis ayat Quran macam mana? Ayat tak boleh makruh bawa masuk dalam tandas makruh. Bahkan mana jangan kena Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata Al-Quran nama Allah. Kalau ada nama Allah dalam mana-mana buku ke mana-mana kita tu tak kena jaga. Jangan main-main. Jangan letakkan sembarangan. Jaga tak yang ada nama Allah. Tak boleh. Dia kata Al-Quran. Dalam handset Ustaz, Dan handset tutup. Maknanya tengoklah handset kita kadang-kadang bukan selalu keluar. Dia tidak dihukumkan Al-Quran pada handset tu sebab dia
digital dia ada kadang-kadang hilang. Jadi waktu kita kalau kata dulu tu, kita jangan pegang dekat ayat. Faham? Kalau kata kita baca pagi-pagi kalau ada wudu biasa mana? Contohnya kita pergi jalan-jalan nak baca Al-Quran, buka handset. Tapi waktu buka tu jangan pegang bahagian ayat Al-Quran, pegang bahagian yang tiada ayat Al-Quran. Sebab dia kira sebahagian Al-Quran. Tidak boleh menyentuh pada ayat. Boleh faham? Okey. Ya, ada lagi. Masjid tandas. Dalam tandas. Dalam tandas tu dua tandas. Kat pintu. Pintu luar ke pintu dalam? Dalam kawasan. Dia dalam kawasan memang dalam kawasan tandas. Kalau ikut makruh lah. Makruh. Perbuatan tak satu haram tapi makruh. Kalau boleh elakkan, baik letak kat luar, bahagian luar. Yang bahagian tu nak fahamkan bahagian tandas tu kat mana. Bahagian tandas dalam tempat dulu tu okey ni tak ada masalah. Dalam tu makruh. Dalam haram makruh. Yang dalam kawasan dia lah. Kalau macam tempat berteduh tu okey lagi, boleh lagi lah. Sebelum masuk tu kan, masuk tandas benar. Okey. Tapi makruh pun jagalah. Nah, walaupun makruh, nak kata ustaz makruh, boleh kata bukan makruh pun jaga. Jangan main letak itu. Sebab tu nak buat sesuatu binaan, lepas tu nak letakkan ciri-ciri keislaman pada binaan tu pun nak kena ada air. Ada contoh macam kan kita pernah belajar kan yang apa makmum imam dalam masjid, makmum dalam masjid kan? Pernah belajar kan? Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Ada belajar? Ada? Masa tu ada tak? Ada. Tak ingat lah nanti lah cerita. Itu pada bab soft tu nak kena. Kalau macam ni alhamdulillah dia ni belajar lah ni, letak pintu depan. Ni betul ni. Cantik lah. Tapi kena jangan kunci. Jangan kunci. Ke depan ni nak kena buka. Kalau hari Jumaat orang solat kat depan ni, dia sah lagi. Sebab dia boleh pergi pada imam. Bila buka pintu boleh buka. Kalau tak ada pintu ni, katalah pintu tu kat situ je, orang yang tak keluar tu, yang soft tak di antara ni semua, tak sah. Walaupun tak imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Sebab apa? Sebab makmum kalau nak pergi pada imam, dia kena membelakangkan, nak masuk pintu ni kan dia kena pusing badan dia. Pusing kan? Jadi yang kat depan bahagian yang luar tu memang tak sah. Sebab dia cantik ni yang buka depan ni siapa aja ni. Tu yang buka ni bagus ni siapa aja ni. Dia asalnya dia holiday semua. Tu dah. Tu dah kata. Tu bagus ni kata. Ada orang aja ni. Siapa aja? Apa dah agama? Betul kan? Betul kan? Memang itulah kaedah. Yang saya risau ni masjid tu tingkat. Masjid tu tingkat tu bahaya. Kalau ikut tak sah. Kalau makmum nak pergi ke imam, dia kena belakang. Faham? Nak kena, dia nak turun tangga kan mesti ke belakang. Betul? Kalau ada dekat mana-mana yang orang belajar betul bab binaan Islam, dia buat tangga tu ke depan. Itu betul. Faham? Pernah tengok? Masjid, tangga tu ke depan, imam, kata imam, tangga dia ke depan. Dia mana daripada atas, dia nak turun ke imam tu, dia akan boleh ke imam tanpa membelakangkan kiblat. Kalau okey juga, nantilah panjang cerita tu. Ni alhamdulillah. Tak bisa banyak lagi ni yang tak lepas kalau ikut masjid dua tingkat. Ni kok mana tahu nak buat dua tingkat lepas ni. Kata-kata lah mana akan datang, tangga mesti ke depan. Faham tak? Ke depan ni tahu kan?
Dia menghapus Al-Quran yang tak menghapus Al-Quran. ada di mana? Dia memang kalau memang ada tempat dia, sebab tu nak kena betul-betul. Kalau kita nak hapuskan, kaedah bakar, utama ni bakar. Kalau rendam air pun takut nanti ada tulisan lagi. Dia nak bagi tulisan tu memang dah tak ada langsung. Sebab dia bakar dengan ada suhu dia kan, ada tempat perutusan Al-Quran kan. Dia ada standard procedure. Dia ada SOP dia. Macam kita nak macam mana? Kalau kita tu nak kena betul-betul, kalau bakar kita bakar, kena pastikan jangan ada lebih-lebihan. Memang kena bakar semua. Sebab tu susah. Kita kalau bakar tak habis, akan nak lupuskan. Kita bisa memastikan habis boleh kan? Tak boleh. Dia sebenarnya kalau kita bakar habis tu dah habis dah. Dia dah tak lisan. Cuma mungkin lah dari situ nak menjaga sebab tu kerana tebu tu dia ada yang dia kata dia tidak dihanyutkan ke laut kan dan sebagainya. Itu hidup tambahan lah. Nak menjaga dari situ. Orang kata tu adab. Sila adab. Dari sudut yang ayat tu dah tak ada dah. Okay, boleh? Dah cukup dulu lah. Panjang cerita dah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husn al-khawatim wa yastasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.